Jadi pada malam ni satu je secara ringkas pada malam ni, satu sepotong ayat yang kita akan ulas, iaitu pada bab yang ke-40, iaitu bab taqarrubu ilallahi bil hadi wal adahi. Itu ayat yang menceritakan hukum hakam berkenaan korban. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala pada malam ni kita dapat bertemu kembali setelah mana kita bersama mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Di mana setelah sekian lama juga kita menangguhkan kuliah tafsir ayatul ahkam disebabkan musibah yang sedang menimpa dunia sekarang. Alhamdulillah, ala kulli hal, segala apa yang telah berlaku, Allah SWT memberikan kita kembali untuk kenikmatan untuk mengerjakan solat jemaah, menimba ilmu, dan juga memuliakan rumah-rumah Allah SWT. Jadi pada pertemuan yang lepas, saya ingat pada pertemuan yang lepas, yang terakhir kita sebelum PKP, saya ingat lagi kuliah yang terakhir, waktu tu saya mengupas tafsir ayat berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan solat Jumaat. Berkaitan dengan solat Jumaat. Jadi saya mengulas tafsirnya serta hukum hakam yang tak semualah hukum hakam yang dikupas sebab memang kuliah fiqh. Tapi dia adalah kuliah tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Tapi ada jugalah kita kupasan fiqh yang diulas. Dan bila mana semasa PKP, kebetulan antara masalah yang berlaku yang melanda umat Islam khususnya di negara ni, antara masalah sembahyang Jumaat. Jadi masalah sembahyang Jumaat. Jadi bila mana PKP ni, waktu itulah kita tengok macam-macam ragam manusia. Macam-macam ragam manusia bila mana tak dibenarkan solat Jumaat. Bukan diharamkan, tapi tak dibenarkan ataupun tak boleh atas sebab tertentu. Jadi macam-macam ragam lah. Ada yang pertikaikan, ada yang bawa pandangan tu, pandangan ni. Jadi kita saya ulang balik apa yang saya sebut di kuliah terakhir tu. Macam mana pun bab solat Jumaat ni, kalau ikut pandangan yang lebih kuat, kebenaran solat Jumaat ni adalah berdasarkan kebenaran pemerintah. Itu yang saya sebutkan. Walaupun saya sebutkan dalam hal bilangan ada khilaf, tapi banyaknya ulama mengatakan bahawa mengerjakan Jumaat ni atas kebenaran ataupun lesen daripada pemerintah ataupun kerajaan. Jadi itu perkara yang tak ramai lah. Bila dah time tak dibenarkan, mulalah keluar hakam yang lain, ada yang nak buat solat Jumaat kat rumah, macam-macam. Sedangkan perkara ni taklah digambarkan langsung dalam kitab fiqh. Jadi macam-macam lah, kita tak nak sebut tu. Mungkin dah ramai tahu. Seperti manalah kita boleh bagi satu gambaran lah. Kalau solat Jumaat, satu-satu tempat tu baru dibina masjid. Masjid tu dah siap bulan Julai. Tapi kebenaran yang diberikan oleh kerajaan ataupun jabatan agama ataupun sultan untuk dibenarkan solat Jumaat, contohnya boleh solat Jumaat minggu depan ataupun 2 minggu lagi.
Jadi pada waktu tu tak ada pula bising. Tak ada pula di antara kita bising. Kenapa nak kena tunggu 2 minggu lagi? Kenapa nak kena tunggu seminggu lagi? Kenapa tak buat minggu ni je? Tak ada pula bising. Sebab apa? Sebab taat pada pemerintah. Tahu kebenaran solat Jumaat ni adalah datangnya daripada pemerintah ataupun penguasa, pihak penguasa. Tapi bila jadi isu-isu yang lepas PKP baru ni, jadi waktu tu dia jadi tak boleh pula. Apa kita nak taat pada suruhan tak mengerjakan Jumaat? Jadi ni tak faham. Orang yang tak faham hukum hakam berkaitan solat Jumaat. Jadi ala kulli hal benda tu dah lepas lah. Waktu tu ramailah sampaikan ada di kalangan, adalah sahabat saya sendiri, ada sampai tahap ajak buat video lawan pemerintah. Dan ni pemerintah ikut telunjuk ni, ikut telunjuk ataupun semua ni tertipu. Atau ustaz-ustaz dan mufti sekali pun tertipu dengan agenda Yahudi. Kawan-kawan adalah kawan-kawan, bukanlah kawan belajar agama, tapi kawan lulusan lain lah, agama, tapi kawan lah. Jadi bila dah dibenarkan sekarang ni, dah tak ada isu lah. Bila dah dibenarkan, dia senyap dengan sendiri. Senyap dengan sendiri. Ala kulli hal, bila kita sebut pasal ini agenda musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, tak bagi umat Islam untuk berkumpul, ala kulli hal, kita dalam sebut ni adalah agenda ataupun propaganda ke? Hukum hakam tetap kena ikut. So tak kira lah propaganda tu betul ataupun tak, tapi hukum hakam tetap kena ikut. Sebab ada sebab lah ulama' letakkan satu hukum, bila jadi macam ni kena buat macam ni, bila jadi macam ni kena buat macam ni. Ada sebab. Kita tak boleh bagi alasan alah ni semua propaganda ni, kita buat juga solat Jumaat. Tak boleh bagi alasan sebab propaganda. Saya baca juga bila dah PKP tak ada kerja kan, saya baca juga kadang orang kata yang inilah bukti, kadang bukti yang tak jelas pun. Ni bukti, ni semua hasil perancangan jahat setengah orang, tak kisahlah siapa. Yang mana dia ada perancangan ataupun tak ada perancangan, ataupun dia memang secara kebetulannya, ala kulli hal tetap kena ikut hukum hakam. Tu tujuan kita belajar belajar fiqh. Bukan orang kata tak gunalah kalau kita belajar fiqh, lama-lama belajar fiqh, tapi akhirnya kita hanya gunakan cerita-cerita yang tak pasti ataupun propaganda. Orang kata jadi ilmu-ilmu berkaitan fiqh ni dah hukum hakam ni tolak ke tepi. Ni sebab propaganda ni, sebab ada perancangan ni, jadi tak payah ikut perintah buat kat sembahyang Jumaat. Tak kena lah, tak kena. Dia ala kulli hal benda tu dah lepas lah. Dah lepas, alhamdulillah. Walaupun wabak masih tak selesai, kita harapkan dia bertambah baik lah dari semasa ke semasa. Cuma masalah yang timbul bila mana Jumaat dah mula dibenarkan, masalah yang timbul yang lain pula timbul. Bila dah boleh sembahyang Jumaat ni, ada setengah golongan, ada setengah saya sebut je lah, AJK masjid, bukan masjid ni lah, masjid lain, kata kan disebabkan leceh sangat. Bila nak sembahyang Jumaat ni leceh, nak kena isi borang online lah, nak kena kena ada dia punya had pula, lepas tu kena ikut SOP pula. Bila dah macam-macam ni, ada yang sampai kata kan, kalau dah leceh sangat, biar kita tunggu je lah. Kata kalau kita tunggu je sampai kerajaan bagi semua pergi sembahyang Jumaat, tak payah ikut SOP, baru kita pergi. Jadi kalau kenyataan ni keluar daripada orang yang tak mengaji langsung, orang yang tak datang kuliah, orang yang tak datang sembahyang berjemaah, tak rajin. Kalau kenyataan keluar daripada orang-orang yang kata tak biasa dengan majlis ilmu ni, tak ada, orang kata tak hairat lah. Tak hairat lah. Bukan kata tak apa, tapi tak hairat. Tapi kalau datang daripada orang AJK masjid pula,
yang lalu datang kuliah, tiba-tiba dia kata macam ni. Jadi selama ni apa yang dia belajar, rupanya selama apa yang belajar tak masuk dalam perut dia. Orang kata tak masuk perut lah. Sebab apa? Dia tak faham. Dia belajar lama-lama jadi AJK, duduk masjid lama tu rupanya dia tak faham apa orang kata roh syariat dalam diri dia tak berapa jelas. Dia tak berapa kukuh. Sepatutnya ilmu ni menjadikan kita ni semakin berpegang dengan syariat. Makin kukuh syariat kita, nak berpegang, rasa sayang, rasa bersungguh nak amalkan syariat. Sepatutnya lah. Walaupun kita belajar sikit je. Saya belajar baru setahun. Saya baru semangat nak menuntut ilmu setahun. Baru je setahun. Dulu-dulu tak ikut pun. Tak kisah. Tapi yang penting benda tu, orang kata ilmu yang dia belajar tu masuk dalam hati dia. Jadi semangat nak mengangkat syariat. Sepatutnya. Tapi kalau jejak ni rupanya apa dia punya mentaliti dia dengan orang tak mengaji sama lah. Bukan kita nak kata bukan kita nak kena rasa kita ni lebih baik daripada orang yang tak mengaji. Tapi kita nak kena rasa kita ni tak boleh fikir macam tu. Tak sepatutnya fikir macam tu. Jadi tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya kalau seorang yang belajar berkata sedemikian. Dengan alasan apa? Alasan susah. Alasan dia apa? Yang didengar susah. Leceh lah. Apa lagi? Dalam kaedah fiqh ada disebutkan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah la yasqutu bil ma'sur, tidak akan gugur sama sekali dengan adanya kesulitan ataupun kesusahan. Jadi biasa syariat Islam ni benda yang syariat yang mudah. Tapi ada juga keadaan yang mana tak gugur satu-satu perkara itu dengan adanya kesusahan. Lalu syariat Islam ni tak menyusahkan, tapi ada juga keadaan susah tu tak menggugurkan benda yang satu-satu kewajipan. Sebab apa? Sebab apabila kewajipan tu boleh dilakukan dalam keadaan mudah. Mudah ni maksudnya bukan mempermudahkan. Mudah ni maksud kita boleh buat. Kalau alasan dia tak nak sembahyang Jumaat sebab apa? Sebab leceh nak kena isi borang Google Form. Contohlah kadang ada masjid lain-lain lah cara dia. Tapi bagi alasan ni, saya tak pernah isi Google Form. Saya pandai lah WhatsApp semua keperluan. Tapi bila Google Form saya tak pernah isi, jadi saya rasa susah, leceh. Saya tak biasalah nak belajar benda-benda macam ni. Jadi kalau ni je alasan dia, ataupun dia bagi alasan dia tak boleh nak belajar dia siapa pun, tak ada orang boleh ajar dia, tak ada kawan. Kalau dia bagi alasan yang remeh macam ni, untuk kata tak nak mengerjakan satu-satu kewajipan, maka dia telah berdosa. Hatta kalau sampai contoh satu-satu masjid tu buka Google Form ni sampai pukul 12 malam, hari Rabu ke hari Selasa ke, setengah masjid lah. Kadang dia kadang berubah, setiap minggu berubah cara dia. Makin mudah sekarang ni sebenarnya. Contohlah kalau sampai pukul 12, pukul 11 tu dia tak isi lagi. Tiba-tiba dia teringat. Dia teringat, aku tak isi lagi. Lepas tu rupanya handset dia tak ada handset. Rupanya handset dalam kereta. Pukul 11 ni, alamak, handset dalam kereta. Lepas tu dia rasa, alah leceh lah nak kena pergi kereta pula, nak kena ambil. Kalau dia sengaja lengah-lengah kan, daripada pukul 11 sampai pukul 12, dia tak nak ambil handset, tak nak isi Google Form, maka sesungguhnya dia telah, kalau berlalu pukul 12, tutup waktu untuk isi Google Form, maka dia sebenarnya telah sengaja meringankan satu-satu daripada kewajipan dalam agama. Jadi kita kena tahu ni, solat Jumaat, solat Jumaat ni merupakan solat yang paling afdal, solat fardu yang paling afdal dalam Islam. Solat fardu 5 waktu yang paling afdal apa? Bukan subuh. Yang paling afdal solat Jumaat. Solat Jumaat paling afdal. Kemudian baru solat subuh.
baru solat asar dan solat lain. Tapi kalau kita tak rasa solat Jumaat ni macam solat subuh, kadang dia ni semangat nak sembahyang subuh, jaga jemaah sembahyang subuh, tapi bila sembahyang Jumaat dia ringan-ringankan. Bagi dia apa? Leceh. Bagi dia tak apalah ada kesulitan. Selagi mana tak ada kesulitan yang dibenarkan syarak. Kesulitan yang dibenarkan oleh syarak ni hanya perkara tertentu. Contoh kalau dia sakit, sampai nak pergi Jumaat tu, sampai ada masjid komplain, bila orang isi Google Form tu 50 orang tak datang, ramai tak datang. Kalau betul ada sebab tak apa. Ni kalau tak sebab, na'udzubillah. Ni kalau ada sebab, contohnya sakit, tiba pagi Jumaat tu sakit, ataupun dia tak dapat nak sembahyang Jumaat sebab rumah dia jauh sangat, masjid ada pun masjid tu dah jauh, luar daripada Korea dia, tak ada masalah. Tak perlulah sampai dia pergi ke daerah lain semata-mata nak sembahyang Jumaat. Lagipun dia menetap kat situ. Jadi kalau sampai tahap ni, kalau sampai tahap uzur yang dibenarkan syarak ataupun uzur syar'i, maka tak ada masalah. Barulah boleh sembahyang zuhur. Tapi kalau dia niat nak sembahyang zuhur dah daripada awal-awal lagi nak sembahyang zuhur, maka dia telah salah. Kalau benda ni datang ni dari fikiran ni, pemahaman ni daripada orang yang datang kuliah, maka ini adalah satu kefahaman yang batil. Jadi bukanlah saya nak katakan pada jemaah-jemaah sekalian, mungkinlah kita ni tak ada masalah, kita pun dah usaha. Kadang saya pun dapat, kadang saya pun tak dapat. Kita usaha mana boleh. Tapi takut-takutlah masalah ni, kata mentaliti ni ada pada orang yang kita kenal. Mungkin anak-anak kita, mungkin jiran-jiran kita tak tahu, kawan-kawan kita. Sebab benda memang ada mentaliti macam ni. Yang paling tak pun anak-anak lah. Kita tengok kadang anak-anak muda ni tak semangat lagi sembahyang Jumaat. Tak tahu. Bila tanya isi Google Form tak? Saya tanya anak murid, isi Google Form? Tak isi. Lah, dah hari Jumaat tak isi. Ada buka tak? Terlupa lah. Tanya minggu depan pun terlupa. Jadi kalau ni alasan dia, maka tak munasabah lah dengan dia kudrat yang ada. Bila dah bila orang yang umur 60 lebih semangat nak pergi tapi tak boleh pergi, tiba ni yang ni ada kudrat tak nak pergi. Jadi ni jadi satu masalah. Takut-takut dia terbawa-bawa. Kalau kita tak boleh sembahyang dengan cara yang biasa sampai ke tahun depan contoh, maka sampai tahun depan dah tidak sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Jadi benda ni bukanlah untuk tunjuk pada kita. Mungkin kita nampak masalah-masalah orang-orang di sekeliling kita, patutlah kita tegur semampu. Itu sedikit berkenaan dengan mungkin isu semasa lah, yang agak penting lah untuk kita ambil cara. Jadi pada malam ni satu je secara ringkas pada malam ni, satu sepotong ayat yang kita akan ulas, iaitu pada bab yang ke-40, iaitu bab taqarrubu ilallahi bil hadi wal adhahi. Itu ayat yang menceritakan hukum hakam berkenaan korban. Jadi raya korban dah lepas. Raya korban dah lepas kebetulan. Sepatutnya bab ni saya ulas bulan lepas, tapi bulan lepas kuliah tak, masjid tak start kan. Tapi kita ulas lah minggu ni. Tak ada masalah pun. Tak semesti nak kena minggu depan atau bulan depan nak raya korban baru nak ulas. Sebab kita pun selalu ulas ayat-ayat dalam kitab ni pun secara rambang. Jadi ayat yang diulas pada kali ini adalah surah Al-Hajj, ayat 36 dan 37. Mana ayat yang menceritakan salah satu dari hukum hakam yang berkenaan dengan hari raya yang merupakan milik orang Islam, iaitu Aidul Adha. Yang mana yang telah lepas, kita menyambutnya. Yang mana disambutnya Aidul Adha ni sekali dengan sembelihan.
Yang mana sembelihan yang dimaksudkan adalah sembelihan yang dilakukan selepas daripada solat Aidul Adha. Kalau kita sebut sembelihan, sembelihan yang ada banyak. Ada sembelihan sebab nazar, ada sembelihan sunat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sembelihan yang dilaksanakan setelah solat Aidul Adha, sehinggalah hari yang terakhir daripada hari tasyrik, dengan tujuan, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hari Aidul Adha merupakan hari yang lebih mulia, lebih afdal daripada hari raya Aidil Fitri. Adapun hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Hari Jumaat yang kita setiap minggu bertemu tu, hari itu adalah hari yang paling afdal. Hari yang kedua paling afdal, sebab tu solat Jumaat paling afdal, dia merupakan solat fardu paling afdal. Tapi hari yang kedua paling afdal dalam Islam adalah hari raya Aidil Adha. Termasuklah solatnya sekali, solat sunat yang paling afdal, paling muakkad, solat sunat Aidil Adha. Kita pernah sebut dulu dalam bab solat sunat. Solat sunat yang paling tertinggi, kalau ikut ranking solat sunat muakkad yang paling tinggi adalah solat sunat Aid, solat sunat hari raya. Tapi hari raya mana satu? Hari raya yang paling afdal adalah hari raya Aidil Adha. Sebab apa? Sebab di dalam Aidil Adha tu terdapat banyaknya amalan, antaranya solat, antaranya sembelihan, antaranya disebabkan hari raya Aidil Adha ni dimuliakan dengan 10 hari Zulhijjah. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihannya. Antaranya sebabkan Aidil Adha ni berkaitan tempat dan masanya berkenaan dengan waktu musim haji. Ada hari wukuf Arafah. Jadi menyebabkan solat Aidil Adha ni lebih mulia dan lebih afdal dan tak patut ditinggalkan oleh umat Islam. Tak sepatutnya lah ditinggalkan. Dan sedangkan kalau solat Aidil Fitri ni, kalau ikut kan, cuma ada solat dan sedekah, amalan yang paling mulia di hari tersebut. Bukan tak boleh buat amalan lain, tapi paling mulia solat, sedekah. Sedangkan sembelihan ni sudah jelas lah, sembelihan adalah sesuatu yang lebih afdal dari berbanding daripada sedekah. Jadi ini adalah salah satu yang telah ditekankan dan telah digesa kepada umat Islam untuk memuliakan hari tersebut. Jadi tak wajarlah kalau kita rasa lah, mungkin ada lah kalau kita rasa bagi kita patut mengimarahkan ataupun patut merayakan hari Aidil Fitri lebih daripada Aidil Adha. Tak sepatutnya lah. Sebab apa? Sebab Allah sendiri telah mengangkat kelebihan-kelebihan hari Aid ni ataupun hari Nahar ni di dalam Quran. Seperti mana dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fazkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Okay. Wal budna, dan kami jadikan budna, ja'alnaha, wal budna ja'alnaha lakum, dan kami jadikan unta. Unta, budna ni maksud dalam mufradat disebut budna ni maksudnya salah satu daripada nama unta. Unta ni banyak sebutan dia. Ibil, hashi, budna, apa ni, jamal, itu semua unta, nama-nama lain. Termasuk nama unta adalah budna, sama ada jantan ataupun betina disebut. Dan kami jadikan unta ni bagi kamu min sya'airillah, daripada syiar-syiar agama. Maksud jadikan unta
unta, maksud sembelihan unta itu sebahagian daripada syiar agama kamu. Lakum fiha khair, yang mana padanya adanya kebaikan. Sebab apa? Sebab yang dimaksudkan sini adalah sembelihan di hari raya Aidul Adha. Sebab apa? Kalaulah solat, kenapa Allah mengangkat amalan sembelihan? Sedangkan semua agama ada sembelihannya. Bukan semua lah, kebanyakan agama ada sembelihannya ataupun ada korban. Kalau kita tengok agama tertentu ada cara dia korbankan, cara dia persembahkan korban dia. Agama Islam pun ada, tapi bukanlah dengan cara yang sama, dan bukan juga dengan maqasid yang sama. Sebab apa? Sebab kalaulah solat tu kalaulah solat tu merupakan ibadah badan, jadi sembelihan ni pula adalah salah satu daripada cara seorang hamba tu untuk mengorbankan sesuatu daripada sisi harta dia. Sebab tu Allah menandakan seseorang tu sanggup memberikan apa yang dia ada, apa yang dia dapat untuk Tuhan. Seperti mana Allah SWT telah menyuruh Nabi SAW, setelah mana Nabi SAW telah dikurniakan dengan kelebihan Telaga Kausar. Khususiat umat Nabi Muhammad ni, kita ni dapat Telaga Kausar. Allah bagi kita, umat yang cinta pada Nabi ni, Telaga Kausar. Baca dalam surah Kausar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada kamu a'taina kal kausar, sesuatu seumpama Telaga Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi lepas Allah bagi tu, Allah bagi kurniaan besar. Telaga Kausar, telaga mulia. Kalau dalam Hasyiah Bajuri disebutkan air yang paling mulia. Setelah mana, kalau ikut ranking, air yang ketiga paling mulia di dalam Islam, setelah mana air yang keluar daripada jari Nabi, dan setelah mana air disebutkan air Zam-Zam. Air yang paling mulia Kausar. Ulama akilah lah, kenapa Zam-Zam lebih mulia daripada Kausar? Ulama menjawab, sebab kalau Kausar tu yang lebih mulia, sudah tentu air Kausar tu yang digunakan untuk membasuh hati Nabi SAW, qalbu Nabi, semasa dalam peristiwa belah dada Nabi tu. Jadi guna air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam paling mulia, tapi yang ketiga paling mulia Kausar. Ini satu kurniaan besar Allah SWT kepada kita. Jadi Allah menyuruh, setelah mana dikurniakan Telaga Kausar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah. Allah suruh Nabi SAW solat, wanhar, dan sembelihlah. Wanhar, sembelih. Jadi solat dan sembelihan ni sesuatu yang sesuatu ibadah yang saling berkaitan. Sebab apa? Tak memadai lah kalau kita dapat nikmat tu, macam-macam kita dapat dalam hidup ni, tapi kita hanya solat je. Hanya solat, dan kita tak rasa ada sesuatu yang perlu kita infakkan kepada Allah SWT, atas tujuan Allah SWT. Orang kata tak patutlah. Sebab itulah setengah ulama mengatakan bahawa sebenarnya sembelihan di hari Aidul Adha tu sebenarnya hukum dia wajib. Itu setengah pendapat. Tapi pendapat yang masyhur, pendapat mazhab kita mengatakan sunat, afdal, digalakkan. Tapi setengah pendapat mengatakan wajib, disebabkan Allah sebenarnya telah menyuruh umat ni untuk berkorban demi. Jadi perbezaan syiar agama ni, iaitu korban ni, berbanding dengan sembelihan agama lain, korban agama lain, sebenarnya adalah terletak pada niat. Pada niat. Sebab itulah disebutkan dalam satu hadis yang saya tak ingat sangatlah, tu dah lama dulu belajar.
satu hadis, dua orang lelaki yang dimasukkan, seorang dimasukkan ke dalam syurga dan seorang dimasukkan ke dalam neraka hanya kerana lalat. Dia tak ingat matan tapi riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad disebutkan seorang lelaki masuk neraka dan seorang lagi masuk syurga hanya kerana lalat. Sebab apa? Disebutkan dalam hadis, dua orang lelaki pergi ke kampung yang sama, bermusafir di kampung yang sama. Sampai di kampung tu mereka melalui satu kumpulan, satu penduduk yang mana mereka ni ada berhala. Ada berhala. Yang mana syarat bagi orang yang dah masuk kampung tu, syarat dia tak boleh keluar daripada kampung tu selagi mana tak korbankan sesuatu untuk berhala tu. Tak boleh. Mereka tak bagi. Jadi mereka suruh dua orang lelaki yang masuk kampung mereka ni, suruh untuk mereka korban. Jadi kata lelaki yang pertama, aku tak ada sesuatu untuk aku korbankan. Jadi kata mereka, korbankanlah walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat, korbankan, mesti korban. Jadi lelaki pertama ni setuju, dia pun korban. Tak nyatakanlah dia korban ke apa, dia pun korbankanlah, mungkin lalat. Jadi kata Nabi SAW, maka lelaki ni terselamat, tetapi dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi lelaki kedua pula disuruh dengan suruh yang sama, korbanlah walaupun dengan seekor lalat. Jawabnya, aku tak akan korbankan sesuatu selain daripada Allah SWT, selain daripada Allah SWT, walaupun dengan seekor lalat. Maka lelaki ini pun dibunuh. Jadi kata Nabi SAW, tetapi lelaki ini dimasukkan ke dalam syurga. Jadi hadis tu jelas, kita ni haram sebenarnya mengorbankan sesuatu pun, walaupun nyawa kita, hanya kerana selain daripada Allah SWT. Tak boleh. Nampak macam baiklah korbankan nyawa, tapi kalau kita korbankan nyawa itu bukan kerana Allah SWT, kita lindung sesuatu, kita lindung tu disebabkan kesombongan, disebabkan kita nak tunjukkan kita ni hebat, ataupun sebab-sebab lain. Kita cinta, tapi cinta semata-mata cinta dunia, cinta bukan kerana Allah SWT. Cinta bukan cinta kerana Allah SWT, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang haram. Hatta suatu benda tu ia adalah benda yang kecil sekalipun. Kalau lalat pun kita diharamkan untuk korbankan selain Allah Ta'ala, dilarang untuk bunuh selain Allah Ta'ala, apatah lagi kita korbankan sesuatu yang besar, seperti harta ataupun nyawa. Jadi itu adalah menunjukkan perbezaan yang dijelaskan dalam ayat kenapa disebut min sya'airillah. Kenapa sembelihan ataupun korban dalam Islam ni disebut sebahagian daripada syiar-syiar Allah SWT. Syiar-syiar agama ni banyak, antaranya hari raya. Syiar ni maksudnya lambang agama, moto ataupun kemuliaan agama ni. Jadi antara, maksud bila orang tengok perkara tersebut, orang akan nampak ni Islam. Betul orang sebut masjid tu syiar agama, membina masjid syiar agama, merayakan hari raya syiar agama. Kalau hari raya kita rasa alah, tak rasa apa-apa. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, kita tak rasa apa-apa, kita tak rasa nak merayakan. Kita duduk rumah tengok sirkus, tak rasa. Maka kita sebenarnya tidak mengagungkan sebahagian daripada kebesaran agama. Majlis ilmu ni pun syiar agama, syiar juga. Tak ada majlis ilmu, hilanglah syiar. Orang tak nampak agama Islam tu hebat. Tu syiar. Pakai kopiah pun syiar. Bila nampak ramai orang pakai kopiah, orang akan tahu ramai orang Islam macam ni. Jadi itu sebab itulah korban sebahagian daripada syiar-syiar agama, dan dia adalah antara syiar yang paling besar dalam agama. Lakum fiha khair fazkuru smallahi 'alaiha shawab, dan sebutlah nama Allah Taala
ketika alaiha sawaf, ketika ia berdiri di atas 3 kaki. Maksudnya ini cara paling sunnah lah. Ulama sebut kan, ulama tafsir sebut kan, ini adalah cara paling sunnah kita kalau nak sembelih unta. Sembelih dengan 3 kaki. Macam satu kaki tu mungkin diikat ataupun dilipat. Lepas tu sembelih tu dia tak sama dengan kita sembelih lembu, biasa kita tumbangkan dulu. Tapi kalau sembelihkan unta ni, yang paling sunnah lah, tak salah pun nak jatuhkan unta tu, tapi paling sunnah dirikan dia dengan 3 kaki, lepas tu sembelih. Sembelih terus pada dia punya leher dia. Faiza wajabat junubuha faqlu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Dan apabila ia tumbang, faqulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, maka makanlah daripadanya dan berikanlah makan pada qani'a wal mu'tar, pada orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan demikianlah kami mudahkan untuk kamu agar kamu bersyukur. Okay, jadi tujuan korban ni akhir sekali dia nak tunjukkan kita ni adalah sebahagian daripada orang yang bersyukur. Jadi ada hukum hakam yang terkandung dalam ayat tu, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Kita masuk terus pada hukum hakam. Saya tak nak, sebab ni saya tak nak dah panjang sangat, hukum panjang tafsir dia. Dia berkaitan dengan hukum hakam. Dalam ayat tu Allah suruh kita untuk makan, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Dalam ayat yang lain surah Al-Hajj juga disebutkan fakulu minha, makanlah sikit, makanlah daripada daging binatang yang kamu korbankan, wa atimul ba'isal fakir, dan berikanlah makan pada orang yang susah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita makan sikit daripada haiwan yang kita korbankan, hukum dia sunat. Sunat hukum dia. Tak makan boleh tak? Macam orang yang buat sembelihan luar negara tu, tak nak makan terus, dah buat sembelih luar negara, nak pergi macam mana? Boleh tak? Boleh, tak masalah. Tapi kalau makan sikit tu, tu adalah lebih dekat dengan sunnah. Kalau dalam hadis Nabi telah disebutkan bahawa Nabi ni Nabi akan ambil segenggam daging, segenggam, tak payah 1/3 pun. 1/3 ni cara orang biasa, cara yang ulama ajarlah pada orang biasa. Tapi kalau paling sunnah, Nabi ambil segenggam sekurang-kurangnya, dan selebih tu diberikan. Ada pun bagi sembelihan yang wajib, di sisi mazhab Syafi'i, sembelihan yang wajib, seumpama sembelihan haji tamattu, haji qiran, sembelihan atas sebab bayar dam, ihsar, dam ihsar, sembelihan nazar. Kadang-kadang ada orang nazar, boleh tak kalau dia ambil sikit? Jadi diikut pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan haram hukum dia. Kita mahu pun termasuklah kita punya tanggungan untuk makan sedikit pun daripada makanan daripada korban tersebut. Haram hukum dia. Maksudnya kita bernazar, tiba kita nak ambil sikit je, ambillah segenggam ke, sepotong ke, bagi ke anak kita makan, boleh tak? Hukum dia haram. Ini di sisi pandangan mazhab Syafi'i. Adapun pandangan mazhab lain, seumpama pandangan Imam Malik dan sebagainya, membolehkan. Okay. Dah, insya-Allah. Jadi berhentilah zakat tu berkenaan dengan bab sembelihan. Ya Allah alam. Tapi tujuan sebenar kita ulas ayat ni adalah menceritakan berkenaan keutamaan untuk galakkan untuk kita mengorbankan sesuatu di hari korban. Allah alam. Aku lupa lihaza wa astaghfirullahalazim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.